Tapi dalam slogan parti sebut Quran dan Sunnah. Ini pun satu masalah ya. Tak, sebab kita tengok kalau dalam isu politik ke ekonomi ke, mereka memang guna agama ni nak bagi laku barang, nak bagi dapat sokongan. Tapi matang pengamal ibadat ni dia lain sikit kan. Politik macam mana kita tengok kan? Kita tengok macam mana politik. Ialah menunggang agama untuk kepentingan politik ni bukan hanya berlaku hari ni lah. Benda ni berlaku lama dah. Lama lah kan? Sebenarnya yang awal-awal menunggang agama untuk kepentingan politik ni golongan-golongan, dia ada dua golongan tu kan. Yang pertama golongan Syiah. Yang keduanya golongan Khawarij. Pemalsu hadis. Pemalsu hadis. Kan, pemalsu hadis seperti Riyas bin Ibrahim yang mana bila dia melihat khalifah main burung, pada masa tu main burung, dia terus reka hadis pasal burung. Maksud dia tunggang agama tu untuk dapatkan keuntungan daripada pemerintah pada zaman tu. Syiah pun sama juga, bila dia melihat benda tu boleh untung kat dia, maka dia reka hadis untuk dapat sokongan daripada orang. Kerana menggunakan agama ni dia murah dan mudah. Maksudnya kalau nak promote barang komersial, kena bayar iklan lah, kena buat benda tu lah, kena buat benda ni, kena bayar kan, professional fee dan sebagainya. Kena ada brand kuat kan, nak kena bagi orang percaya ni. Tapi bila kata benda ni agama tau, benda ni Tuhan suruh, Nabi suruh, jadi orang tak question banyak. Sebab orang ingat itu adalah satu tuntutan yang orang tak boleh soal banyak. Jadi sebab itu bahayalah kita menunggang agama untuk kepentingan politik. Tapi kalau politik memang kita terpaksa menjadikan agama sebagai panduan. Bukan kata kita boleh pilih tak boleh pilih, memang kena jadikan agama sebagai panduan, tapi bukan dengan menunggang agama. Yang tu tak boleh lah. Ada juga yang kadang-kadang kita tengok dekat-dekat nak pilihan raya dia pergi Mekah. Itu macam dia sebenarnya tunggang menggunakan agama untuk kepentingan politik diri ini, bukan saja membabitkan mana parti tertentu. Sama ya. Kebanyakan, sebab tu kita lihat bila mari kerajaan mana-mana pun dia cari slogan-slogan yang kadang-kadang berbunyi Arab. Pasal berbunyi Arab? Sebab dia tahu bahawasanya supaya ada nampak macam agama sedikit. Ini anda nak ulas sedikit tentang masalah ini. Supaya kerana dalam sepanjang kerajaan, kerana dia dua-dua sifat kerajaan. Ini Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi dia tulis satu buku yang menarik, bukan risalah kutaib, tapi ingat patut kita baca. Bainal jibayah wal hidayah. Di antara pemerintah atau kerajaan yang diwujudkan kerana untuk mendapat habuan dengan kerana untuk menegakkan hidayah. Untuk mendapatkan jibayah ni sebenarnya tax ataupun jibayah itu zakat kan. Maksud nak collect apa benda yang boleh untung. Habuan lah. Habuan. Untuk dapat habuan untuk kepentingan diri dan kerajaan untuk menegakkan hidayah. Apabila kerajaan tu dibentuk, apabila tujuan politik dia, kita nak tengok agama tu hadir di dalam pemerintahan dia tu untuk apa? Kalau agama tu hadir kerana dia memang beriman dengan agama tu, itulah yang dia nak tegakkan dalam hasrat dia, perjuangan dia. Itu dia memang meletakkan agama pada tempatnya. Itu memenuhi makna alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Itu orang yang kami bagikan kedudukan kami, dia mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Tapi kalau dia jadikan agama tu sebagai penguat politik dah, dia penguat politik dah, pasal dia bukan mahu agama tu sangat, tapi dengan slogan tu orang akan support dah. Sokongan tu datang. Itu dia menunggang agama. Tak kira dia daripada aliran mana, parti mana, siapa saja. Kalau itulah tujuan dia, individu ke di peringkat parti politik atau negara, dia mempergunakan agama. Tapi kalau agama lah yang menjadi tujuannya. Maulana Abdul Hasan sebut satu benda yang saya suka juga tentang Abdul Hasan An-Nadwi ni di sudut ni. Ialah kerana dia pada asal Islam ni, kerajaan yang ada tu bukan tujuan. Kerajaan itu ada hadiah Allah untuk dakwah. Kata apa? Hasil daripada dakwah yang dilakukan oleh Nabi, hadiahnya kerajaan. Sehingga hari ini orang melupai kerajaan yang dibentuk oleh umat Islam ni ada hadiah Allah untuk dakwah. Bukan matlamat. Bukan matlamat. Kerana itu dengan kerajaan itulah dapat ditegakkan
islah, dia dapat ditegakkan maslahah manusia, dapat disebarkan agama. Allah bagi hadiah pada Nabi setelah 13 tahun di Mekah. 10 tahun. Kemudian Allah mari Madinah, dapat hadiah itu. Dan hadiah itulah yang disambung oleh orang Islam hari ini. Tapi kemudian orang telah lupa, orang jadikan itu bukan hadiah daripada dakwah. Dakwah itu menumpang daripada kerajaan. Bukan kerajaan itu ditegakkan untuk menegakkan dakwah atau menegakkan maslahah atau menegakkan hidayah. Kalau nak tengok asal lah, begitulah asalnya. Tapi tak apalah, kita bincanglah konteks yang ada hari ini. Sejak dulu, apabila itu yang Sayyidina Ali sebut, apabila tengok Khawarij mengangkat inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Kalimatul haq yuradu biha batil. Kalimah yang benar, tapi maksudnya batil. Kerana maksudnya kepentingan kau, bukan kepentingan agama. Bunyinya agama, tapi kepentingan diri dia. Sebab itu apabila sampai pada nas agama yang membabitkan yang against diri dia, yang tu dia tak mau pula. Macam kita sebut tadi kan, kita mesti menegakkan Quran dan sunnah dalam pemerintahan. Tapi kita ikut balik Quran dan sunnah dalam ibadah. Ni entah lain ni. Jadi dia slogan. Betul-betulkah dia nak menegakkan atau sebagai satu slogan di dalam politik semata-mata? Jadi kita rentas, sebenarnya rentah parti. Penyalahgunaan agama ni rentah parti. Sebab tu kita hendaklah orang agama, hendaklah berhati-hati. Jangan tergopoh gapah apabila tengok kerajaan, mana-mana kerajaan sebut Islamnya, kita lompat pergi. Tanpa kita terlebih dahulu menilai, dia nak Islam ke? Ataupun sebenarnya kesungguhan dia nak diri dia tu, dia nak untuk menegakkan kepentingan dia. Kadang-kadang secularism, walaupun kita tidak support, tapi kadang-kadang dia lebih baik daripada menyalahgunakan agama. Sekular dia tak mau guna agama. Anda selalu sebut, kalaulah barat tu tidak sekular, Islam tak boleh masuk ke barat. Tapi oleh kerana dia telah menjadi sekular, jadi dia tak peduli untuk Islam masuk ke negara, ke Europe. Kalau dia begitu Kristian, dia tak akan benarkan orang Islam berdakwah sekarang. Tapi itu kebaikan sekular di barat lah. Bukan kita nak suruh tegakkan sekular dalam negara kita. Tapi kalau guna agama hanya untuk permainan politik, akhir agama tak tertegak pun, you better jadi orang sekular yang mana dia tak kacau agama. Tapi kalau you betul-betul nak lekatkan agama, nak sebut agama dalam politik, you sebut dengan jujur. Memang itulah yang menjadi cita-cita murni you untuk menegakkan agama di dalam negara. Agama dalam politik ni bukan mesti menegakkan semayang dalam arti kata itu sahaja, tapi menegakkan kemaslahatan, keikhlasan, sehingga para sahabat itu dikatakan, para sahabat ni masuk ke Rom, masuk ke Parsi, masuk ke bandar-bandar besar, melihat Rom dan Parsi, tapi balik sebagai sahabat yang saleh. Tidak pernah pun dunia itu menyebabkan mereka mengubah diri mereka. Dan dia satu garisan yang halus lah antara sebab kita tengok semua pemimpin dia cenderung nak dekat dengan agama ni, tapi kita tak tahu sama ada macam Datuk sebut keikhlasan dia untuk menegakkan agama atau kan. Kami nakkan pemimpin dia suka pada orang agama ni, kita kena tengok. Dia suka kerana orang agama tu, dia suka pada agama, atau kerana dia tahu orang agama akan membawa ada pengaruh untuk politik dia. Kerana kita tahu agama ni pengaruhnya sangat kuat dalam masyarakat, terutama dalam geografi. Dan dia ada macam-macam jenis jugalah yang orang awam kena tahu. Ada orang yang menggunakan ibadat tertentu untuk dia tunggang supaya dia tu nampak saleh pada masyarakat. Yang ni paling mudah lah. Sebab tu kata bila nak pilihan raya, maka beramai-ramai lah pergi umrah. Majlis sana, majlis sini kan. Majlis sana, majlis sini bersama dengan ilmuwan tu, bersama dengan semayang pun ambil gambar. Itu pertama. Yang kedua, satu lagi dia next level apabila hukum-hukum pula dipermainkan, diubah-ubah hanya semata-mata kerana nak mewajarkan tindakan politik yang bersifat ijtihadi. Ini pun bahaya juga. Jadi sebab itu, sebagai orang yang mengikut ni, kena letakkan kepentingan agama tu yang first. Kepentingan kumpulan dan aliran dan parti di belakang. Jadi kalau betul benda ni telah bercanggah dengan apa yang disebut oleh agama, maka kena dahulukan. Sebab kadang-kadang bila kita sebut benda ni, anda sebut benda ni lama juga dulu. Sehingga ada orang kata dia ni macam pelik. Sebab bila kita kata parti ni adalah wasilah, agama itu adalah tuntutan, agama itu adalah matlamat. Benda ni jarang disebut dulu. Datuk Mufti antara yang awal sebut lah. Tapi bila kita sebut benda tu dan kita kempen,
Ramai orang kata macam dia ni atas pagar, dia ni tak tahu, dia ni tak ada pendirian. Tak ada Sedangkan pendirian. itulah pendirian yang sebenar. Pendirian yang sebenar adalah bersama dengan kebenaran. Tak kira di mana. Kun ma'al haq haitsuma kunt. Berada bersama kebenaran di mana pun kebenaran itu ada. Kan? Jadi selalu anda sebut benda ni. Kalaulah agama itu tidak pernah terkurung di dalam satu mazhab, begitu juga agama tidak pernah terkurung dalam satu parti. Kerana parti lebih kecil daripada mazhab. Parti mazhab lagi lekeh nak dibandingkan mazhab. Mazhab dengan segala argumen, hujah dan madrasah dia. Usul kan. Parti, satu parti orang tubuh didaftarkan oleh pertubuhan. Cuba tengok hari ni berapa banyak. Ni sebutlah untuk semua lah. Kita semua alhamdulillah ada kawan daripada semua parti politik alhamdulillah. Tapi kita nak sebut untuk para pengikut ni, jangan fanatik. Jangan taksub. Cubalah tengok rekod dalam Malaysia ni berapa kali berubah. Semalam kata tak boleh, hari ni jadi boleh. Yang tu bersumpah mati-matian tak akan, yang hari ni dia buat. Semua yang mereka buat kebanyakan itulah yang mereka janji, sumpah seranah dulu bahawa mereka tak akan buat, tapi mereka buat. Kemudian apa yang mereka kata sama sekali tak akan mesti dilaksanakan, hari ni mereka kata tak boleh laksanakan. As-siyasatu ukhtul kadhib. Siasah saudara politiklah saudara pembohongan. Kan? Saudara pembohongan. Bukanlah kita politik dalam erti kata kayak itu, tapi kalau politik dalam erti kata, orang kata Islam tak boleh dipisahkan dengan politik. Islam itu adalah tujuan berpolitik ialah menegakkan Islam. Islam dalam kerangka yang luas lah, bukan Islam lah maksud arti kata potong tangan saja, itu bukan itu maksudnya. Islam ni kita masalah yang luas. Tapi itu tujuannya politik. Tapi yang berlaku sekarang ni bukan. Yang berlaku sekarang ni politik yang mana apabila bercakap politik, wak mari dalil agama. Ataupun bercakap politik, semua bunyi beragama. Semua ni bukan parti mana tertentu je, semua parti buat. Sebab tu yang ada yang bukan Islam pun try baca dalil lo. Lepas tu yang bergaduh tu sebab apa? Dia tahu market dia yang itu. Market dia yang tu. Sebab tu kalau boleh kita ni kena ada peraturan juga. Orang politik ni kalau dia atas pentas kempen politik ni banyak mana kadar yang dia boleh guna agama ni. Sebab tu dalam negeri-negeri kadang-kadang payah juga. Kadang-kadang agama tak boleh cakap. Di ustaz-ustaz tak boleh cakap agama. Tapi bila orang kempen politik, ahli kempen politik ni parti macam-macam lah, bukan satu parti lah. Ada yang ni pun baca dalil, itu yang baca dalil, tu baca dalil. Dulu masa awal kita muda-muda kecil-kecil lagi teruk. Masa nak mula baca semua, nak parti-parti nak baca Nabi Muhammad Subhanahu Wa Taala apa dah kan. Dan maksudnya kenapa jadi macam tu, kerana dia rasa dia pun nak dapat pengaruh agama. Masa tu orang tak apa-apa lagi kan. Kita tutuplah ceramah kita malam ini dengan inna lillahi wa inna ilaihi macam tu. Sampai begitu pada zaman dulu kan. Tapi lama-lama dah pandai dah, mula dengan alhamdulillah, tutup dengan semua dia berubah. Semua parti melalui proses yang sama. Tapi siapa dulu dan kemudian menggunakan agama. Akhirnya semua benda yang dulu umpamanya anda kata bahawasanya sebahagian benda-benda yang kita sebut tentang agama ni tak boleh dibuat dalam konteks sekarang ni. Dia kata ini Dr. Mazhar ni tak jelas. Tak jelas, fikrah yang tak jelas. Fikrah yang tak jelas. Sekarang ni bila mereka terlibat dalam pemerintahan, mereka kata yang sama. Kita telah kata dulu. Begitu juga parti-parti yang lain, sama juga. Sebab itu kita, para pengikut ni jangan fanatik. Kalaulah kami ni menyeru kepada tidak fanatik dalam bermazhab, melihat kita lebih patut menyeru jangan fanatik dalam berpolitik. Bukan maksud kita memusuhi orang parti mana-mana, tapi maksudnya kita tak mau elakkan orang Islam jadi bodoh kerana terlalu ta'assub kepada parti tertentu. Akhirnya diperbodohkan. Lepas tu parti tu ubah pendirian. Dia terpinga-pinga. Hari tu dia tukar-kulat, dia jumpa kita, dia malu lah. Hari tu kami sampai nak kapek dengan aku. Hari ni yang sama pula benda. Dulu tu ingat ada satu ustaz dia bila orang kata apa, parti PAH dan UMNO bila bermuafakat tu, siap dia tulis bergema takbir malaikat lah pun. Pernah satu ustaz menulis. Kita pernah tegur lah masa tu kan, tapi pengikut dia hentam kita balik lah. Tapi bila muafakat tu tak jadi, jadi macam mana agaknya kan? Adakah malaikat dah berhenti bertakbir kan, macam mana? So dia menulis tu kadang-kadang terlampau seronok. Tapi menulis tu dia dipengaruhi oleh benda-benda yang tak sepatutnya ditulis. Sebab tu bila kita tegur, kita kata seronok tu seronok lah, tapi jangan over.
menulis seolah-olah macam kebenaran itu hanya melingkungi kamu dan kumpulan yang kamu suka saja. Kerana nanti orang yang kamu suka tu akan pergi ke tempat lain. Masa tu kamu nak baca dalil apa pula? Sebab sebelum ni kamu kata malaikat dah bertakbir dan sebagainya, bergema dan sebagainya ni. Jadi sebab tu kita banyak menegur supaya teguran-teguran ni kadang-kadang kita terima jugalah pahitnya tu, orang duk kutuk kita macam-macam, orang duk tuduh kita macam-macam, tapi kita rasa ini tanggungjawab kita kena betulkan. Tapi tak kudih lah pun kalau orang kena tu kutuk kita pun. Ada juga orang yang pelik, kenapa Datuk macam agak dingin lah pada awal ni, tak pergi macam orang lain tokoh-tokoh agama kan, pergi pada PM ketika dilantik. Tak pasal kita tengok pengalaman kan. Bukan kita benci siapa-siapa sangat. Kita tengok pengalaman. Pengalamannya orang politik ni lebih kurang macam tu lah. Kita berhati-hati. Salamah bin Dinar menyebut kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Dulu dia kata pemerintah itu inginkan apa yang ada di tangan orang agama pada ilmu mereka. Maka mulialah orang agama. Tapi kemudian apabila berubah, orang agama tu inginkan pada apa yang ada di tangan pemerintah. Lalu mereka hina pada mata pemerintah. Dan ini kita sebut, kita nak ingatkan rakyat tadi. Kebenaran ataupun benda yang betul ni, dia tidak terkumpul macam Dr. Zamin sebut pada satu parti. Kadang-kadang parti ni dia betul dalam bab tu. Kemudian parti ni dia betul pula dalam bab yang lain. Parti ni dia betul. Dia macam juga dalam mazhab tu ada kaul yang rajih dalam mazhab ni, rajih dalam mazhab ni. Apatah lagi parti. Kadang-kadang dia ni cakap bab ni parti ni betul. Kemarin dia salah, hari ni dia betul. Yang besok parti ni betul. Kalau kita tak taksub, kita dengan senangnya kita kata dia betul. Hang bukan parti lain ke? Aku tak terikat dengan lambang tu. Aku terikat dengan apa yang dia cakap tu. Kita terikat dengan apa yang dia cakap tu. Itu argumen dia dalam bab tu dia betul, kita kata dia betul. Dalam bab ni dia salah, kita kata dia salah. Itu yang sepatutnya dibuat. Kalau begitu, kita akan ada politik yang matang dalam negara kita. Kalau tak, politik taksub macam ni. Saya baru jumpa dengan satu orang tokoh. Dia kata selama ni dia sangka parti A tertentu ni yang taksub dengan pengikut dia bertakbir lah apa. Tapi rupanya dia kata parti hak satu lagi ni lebih taksub lagi, dia kata. Itu dia punya cerita lah. Sejauh mana betul tak betul tak tahu lah. Tapi lebih taksub lagi. Taksub dengan pemimpin dia. Sampai salah pun orang tegur tak boleh. Sampai pemimpin dia dulu kata benda lain, buat benda lain. Takwil habis. Dia takwil bagi habis. Dan memang ada. Kadang-kadang kita kata dulu kata lain. Dia takwil. Kau kata dulu dia salah lah. Hak ni tak apa, kita bagi peluang dia buat. Tapi kau cuba untuk takdiskan. Kita juga mungkin kena buat tajuk anak mari ni tentang ulama pun sama. Disucikan atau dihormati. Ini penting. Ini parti ahli-ahli parti politik ni. Jangan jadi macam cult. Jadi cult. Walaupun sampai tu juga kadang-kadang dalam kerajaan pun juga sama. Kadang-kadang oleh kerana dia tu ketua parti tentu, dia jadi menteri yang tak berkualiti. Tak boleh buat kerja dah. Orang semua tahu. Dia bantu tepuk tangan. Dia duk jadi juga. Dia tak nak letak. Jadi, tak perform pun. Tak perform pun. Dah macam Gus Dur lah. Mundur. Dia kata nak ke depan pun tak boleh. Bagaimana mau mundur ke belakang saja mesti dipimpin. Jadi itu macam dah tak boleh dah. Buat usaha cari apa nak rakyat nak buat pun tak jadi. Duk pegang juga pasal dia ketua parti. Itu pun masalah. Merugikan negara ketaksuban ini. Kerana terlalu taksub dengan politik. Kalaulah dia tu bukan ketua parti mereka, mereka kritik habis-habisan dah. Ini yang kita tak mau di dalam negara ini.